Tu sebabnya hati-hati dengan apa yang kita cakap. Tu sebab Abu Laith Samarkandi kata, tanda-tanda orang takut kepada Allah ni terlihat pada 7 perkara. Yang pertama pada apa? Yang pertama pada lisan dia. Apa yang kita cakap. Lisan ni pula ada 2. Lisan yang berlidah, satu lagi lisan berjari. Apa yang kita type. Dekat surau muka bangang je. Tak berbunyi. Dalam media sosial membalun orang, ideolah orang. Komen laju apa siapa dia tak kutuk. Memaki Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, memaki segala persatuan penduduk. Yang elok dia kan? Orang yang macam ni nak bagi dia diam senang kan? Bagi jawatan senyap kan? Baru dia tahu pula dia kena balun kat orang macam mana. Begitu. Tu sebab orang yang macam ni dia tak nak pegang jawatan, sebab dia senang nak balun orang. Tapi itu dia. Pertama, lisan berlidah, lisan berjari. Apa kita cakap, satu apa kita tulis. Yang kedua, terlihat pada mata dia. Mata dia takkan memandang benda-benda tak elok. Dia akan pandang benda-benda yang baik. Pandang muka mak ayah, dapat pahala. Pandang muka suami, pandang muka isteri, dapat pahala. Dia tak pandang muka-muka lain. Ingat ya, pandang muka suami, pandang muka isteri, pahala, dengan syarat muka suami dan isteri sendiri. Faham? Lelaki orang nak kau tengok beryoyo, nak kau senyum, pahala kan. Yang ketiga, pandang apa? Pandang Quran, dapat pahala. Pandang dapat pahala. Pandang baca, lagi besar pahala. Pandang baca, faham, lagi besar pahala. Pandang baca, faham, hafal, lagi besar pahala. Pandang baca, faham, hafal dan buat, lagi besar pahala. Ya. Jadi mata elok-elok. Sekarang ni buka TV je. Dulu lain. Dulu TV pukul 5 baru mula. Sekarang TV 24 jam. Tak cukup dengan TV, YouTube kat tangan tu. Tak berhenti ni tasbih dengan telefon. Semua cerita tengok. Sampai tolak cerita tengok dia. Punya dahsyat kan? Punya dahsyat. Kan? Tu dia, mata pandang yang baik-baik. Yang ketiga terlihat pada apa? Terlihat pada hati dia. Hati dia tak ada perasaan tamak. Hati dia tak ada perasaan sombong. Hati dia tak ada perasaan dengki. Tamak, sibuk nak ambil apa yang bukan hak dia. Jangan. Barang siapa yang tamak sampai mengambil hak orang lain, Allah Ta'ala akan sempitkan lubang kubur dia sampai berselisih tulang rusuk dia. Amin. Kan? Jadi apa yang ada tu syukurlah. Yang kedua, jangan kita sombong. Sombong ni ada 3 jenis. Pertama, ujub. Ujub ni dia terasa dia bagus dalam hati dia. Dia azan Allah, Allahu Akbar. Sadap juga suara aku ni. Dia sendiri dalam hati cakap. Ujub lah tu. Dia menyanyi tepi-tepi jalan dengan kawan. Greng. Dia menyanyi dan dia perasan sadap. Sedangkan kalau suara tu, kalau dia menyanyi tu, kalau buat album, saudara marah pun tak nak beli. Kan? Dia terasa suara dia sadap. Kan? Macam tu. Dia sendiri dalam hati. Dia, contoh dia sampai dekat surau, dia masuk kan, orang tak ada. Sebab surau ni biasa tak ada orang. Jadi dia pandang, yo kau dia tentulah kau tak pernah datang, kau tak tahu. Tak, dia datang awal. Bila dia datang awal, dia masuk, dia pun semayang. Tak ada orang. Uish, dah berapa hari, dah 3 hari turut dan ni aku paling awal datang. Nampak? Dia sendiri dalam hati. Ujub. Allah. Bismillah. Tahu dengarlah bunyi pintu ada orang masuk. Dia masuk. Wah, dia pun baca Bismillahirrahmanirrahim. Dia orang dengar, tahu dia tengah semayang. Itu riak. Tapi bila dia tanya, kau perasan tak? Dalam 3 hari ni, siapa paling awal datang surau? Dia siap tanya pula. Itu takbur. Dia dah mula belagak. Kan? Itu dia. Jadi elak kan. Takbur ni perangai siapa? Setan habis itu. Tak payah fikir-fikir panjang lah. Iblis. Iblis kenapa? Iblis dia tak nak sujud dengan Nabi Adam. Dia kata dia lagi mulia. Aku dinaikkan, dijadikan daripada api.
Adam bertanah, pahal pula aku kena sujud kat dia. Kan takbur tu. Jadi jangan kita buat perangai takbur. Dan begitu juga yang ketiga, buang perangai dengki. Dengki ni bahasa Melayu, bahasa Arabnya hasad. Punya torok di Malaysia ni dua-dua pakai. Hasad, dengki. Ada yang tak perhati dengan orang. Asyik dia jadi imam, aku nak tak? Ni contoh. Kan? Asyik dia je ni, aku nak tak? Oh, dia je pegang jawatan, aku nak tak? Tak perhati dengan orang. Orang tu naik motor baru. Siap kau tunggu aku beli motor lagi baru. Kau tengoklah. Kadang untuk benda tak ada apa-apa. Kan? Dengki ni memang ada orang cakap iri hati apa semua, tapi definisi yang paling tepat sekali supaya kita jangan dengki lagi dah. Dengki ni samalah artinya kita mempersoalkan apa yang Allah dah tentukan untuk orang lain. Jangan kita dengki-dengki. Cubalah kalau kita lah dapat satu kelebihan. Contohlah, tiba-tiba Allah anugerahkan kita dapat dapat isteri yang dapat naik pangkat. Contoh, isteri naik pangkat, alhamdulillah, kita pun seronok. Tiba-tiba ada orang cakap, bini kau, setakat bini kau naik pangkat tak payahlah. Ramai ada bini orang naik pangkat dah. Kita kan rasa apa? Kita rasa diperkecilkan. Macam tu juga kalau kita tak nak rasa, jangan kita cakap orang macam tu. Jangan. Ya, kemudian seterusnya, lepas hati apa? Perut. Apa maksud perut ni? Kalau kita takut pada Allah, jangan benarkan benda-benda haram masuk ke dalam perut kita. Dia ada dua keadaan. Yang pertama, haram sebab benda tu sendiri memang dah haram. Contohnya arak. Contohnya benda-benda yang tak boleh lah. Babi, senang kan? Masak babi sak kicap teh. Yang mana? Tak apa dah kalau sak kicap, tak apa. Yang tak boleh, kita semua boleh lah betul-betul. Tak mahu dah. Kan? Melainkan darurat. Kalau darurat pun makan sekadar nak selamatkan supaya kita boleh teruskan hidup je. Bukan beri yo kau panggang apa semua makan sampai senawa. Kan? Kena faham tu. Itu tajuk lain lah. Tapi maknanya benda-benda tu haram. Yang kedua, benda tu halal. Contohnya air tu halal. Kan? Air desa, natural mineral water. Kan? Memang ada logo halal lagi. Memang betul ada logo halal. Apalah kau cakap haram pula. Tapi duit yang digunakan untuk beli itu datangnya pada sumber yang haram pun tak boleh. Pentingnya kita mencari rezeki yang halal. Nabi kata apa? Barang siapa yang membenarkan benda-benda haram masuk ke dalam perutnya, nescaya malaikat di langit dan di bumi akan melaknatnya selama sesuai selagi mana benda-benda haram itu ada di dalam perutnya. Ya. Dan barang siapa yang mati dengan tahap benda haram itu ada dalam perutnya, bersaksilah bahawa dia akan menjadi bahan bakar untuk api neraka. Wa'udzubillah. Tak jauh kan? Dan seterusnya terlihat kalau orang takut pada Allah ni pada tangannya. Tangannya apa? Tangan dia sibuk untuk tolong orang yang baik-baik, buat benda-benda baik. Itu tangan kita kena jaga. Jangan buat benda-benda yang tak baik. Tangan kita ni khairun nas anfa'hum linnas. Sebaik-baik manusia beri manfaat pada orang lain. Imam pun berdiri, dia umumkan Assalamualaikum. Yalah, tak lama lagi kita nak menyambut Ramadan. Jadi insya-Allah pada hari Sabtu ini kita akan mengadakan gotong royong perdana. Jadi dijemput semua hadir. Jangan risau, yang datang adalah muka yang sama. Sedangkan itu besar pahala dia. Besar pahala dia. Imam pun kadang segan nak letak gotong royong perdana. Sebab yang datang 5 orang, perdana apa? Dan kadang-kadang tu ada orang buat gotong royong lagi pula sudah jadi royong gotong. Maksud royong gotong apa tu? Dia datang ambil gambar yang orang lain yang bersihkan. Macam kat taman-taman perumahan, panggil majlis bandaraya, majlis pembandaran, bagi di BKL datang. Sudah di BKL yang bersihkan kawasan. Dia ambil gambar ya. Tanya orang lama. Tanya orang lama-lama, orang dulu-dulu tanya. Lungkang tersumbek, mak ayah tu sendiri yang korek tu buang. Sama-sama buat, cuma macam sekarang mesej lagi dia orang buat, tapi tak terdaya dia kalau dia orang je buat, yang lain tak buat. Tu cerita tu. Kan? Tapi sedangkan ni rumah Allah, kenapalah kita nak fikir-fikir pula? Datang aja lah. Kita kalau orang nampaklah pahala, tentu berebut. Macam sembahyang jemaah ni kan. Sembahyang jemaah berapa kali ganda pahala daripada sembahyang seorang tu juga. Berapa kali ganda?
Berapa kali dah? Cakap macam tak keluar ke ketokak. Cakap lah berapa kali dah? Semua jawab jelas. Ijma' ulama sependapat semua. Tak ada yang dalam 20 berapa, tak ingat lah, tak ada. Semua cakap 27. Tapi kenapa ramai yang tak datang? Sini-sini ramai, tak tempat lain. Kenapa tak ramai? Apa pasal? Sebab pahala tak nampak. Pahala tak nampak. Bayangkan kalau pahala tu nampak macam duit. Contoh satu sembahyang jemaah dapat RM27 macam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RM27 lagi. Kan? Tak mau parking, jam sampai keluar. Masa tu dia marah imam, pembono ni imam. Surau ni tak mesra jemaah parking ni. Tolonglah perbanyakkan parking. Marah ni. Bayangkan. Yang best tu, imam pun tak ada parking. Parking imam pun disapu lah. Dan imam biasa datang tak ada ramai mana sebab dah teboh orang cakap RM27 satu waktu. Yang seorang tu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak ada. Zap, sistem ambil sikit. Dah payah. Macam tu kan. Tapi sedangkan yang Allah bagi ni bukan RM27, 27 kali ganda pahalanya, lebih banyak daripada sembahyang seorang. Lagi besar, kenapa tak nak banyak? Lagi satu, bila sembahyang jemaah confident lah sikit. Imam macam Bismillahirrahmanirrahim, terrelax ke belakang, fikir Fatihah ya. Kan? Imam ni macam mana? Apa surah nak baca malam ni? Macam-macam dia nak baca. Kita belakang relax ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Baru kita bagi salam. Settle. Itu sebabnya kan, itu saya kata tadi. Tapi sebab pahala tak nampak. Ini baiklah kebaikan banyak-banyak kan? Seterusnya apa? Terlihat pada langkah kaki kita. Jadi melangkahlah ke tempat-tempat yang baik. Pergi surau tempat baik, pergi makan kawan ada kenduri baik-baik. Melangkah tempat-tempat yang baik. Bila dia meninggal dalam perjalanan pergi surau. Bila dia meninggal, dia berbalik dalam surau Yusuf Al-Amin. Bila dia meninggal dalam surau. Oh ya Allah, heboh cerita. Bila dia meninggal, tengah melalak karaoke. Bondo sebulan tak habis cerita. Kan? Itu cerita kan? Jadi, dan yang ketujuhnya, takut pada Allah ni terlihat pada kita, ketaatan kita kepada Allah dan Rasul. Jadi taatlah kita kepada Allah dan Rasul. Itu 7 perkara ya.